Berhormat Datuk Haji Jalaluddin bin Haji Alias. Terima kasih Tan Sri Speaker. Saya kemukakan soalan nombor 8, Speaker. Nombor 9, minta maaf. Silakan Yang Berhormat Menteri. Datuk Seri Yang Ketua, terima kasih soalan Yang Berhormat Jelebu. Air cincau, air tebu. Soalan bagus dari Jelebu. Kerajaan melalui Jabatan Kemajuan Orang Asli atau JAKWA sentiasa komited bagi melahirkan masyarakat orang asli yang mempunyai pencapaian pendidikan dan kemahiran arus perdana berdasarkan kepada pelan strategik JAKWA dalam rancangan Malaysia ke-11. Pendekatan JAKWA adalah melalui 5 program. Pertama, program memfokus kepada program pendidikan awal kanak-kanak melalui KEMAS. Program kedua fokus kepada program kecemerlangan pendidikan dan juga dengan kerjasama Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Pengajian Tinggi melalui program ketiga, program fokus jejak siswa. Program keempat adalah fokus program pembangunan minda insan dan program kelima, program latihan kemahiran kerjaya PLKK dengan kerjasama Kementerian Belia, Kementerian Sumber Manusia serta agensi di bawah KPLB iaitu MARA dan juga institusi-institusi kemahiran di bawah agensi di bawah KPLB. Sebagai contoh, saya bagikan sedikit statistik dalam sektor awam pada tahun 2010 seramai 1,416 orang profesional dikenal pasti, manakala tahun 2020 peningkatan sebanyak dekat 60% yang melibatkan 3,420 orang asli yang dalam kategori profesional. Terima kasih Datuk dan Ketua. Soalan tambahan pertama, silakan. Terima kasih Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya tahniah Yang Berhormat Menteri. Saya tengok perkembangan dan juga kekuatan orang asli di bawah Yang Berhormat. Datuk Speaker, untuk rekod pada 22 April 2019 telah berlangsung satu konvensyen orang asli sebanyak 136 resolusi telah dipersetujui mengikut 7 fokus tema yang ditetapkan ketika itu dan juga pada bulan Mac 2019 Yang Berhormat Menteri Pendidikan Datuk Speaker ada menyebut bahawa Kementerian Pendidikan menyediakan laluan khas kepada 4 golongan. Salah satu golongan itu adalah masyarakat orang asli. Soalan saya untuk kepentingan masyarakat orang asli kawasan Parlimen Jelebu dan juga kawasan parlimen yang lain, yang saya minta penjelasan kepada Yang Berhormat Menteri ialah sejauh manakah pihak kementerian, Datuk Speaker, yang telah mengambil tindakan terhadap 136 resolusi yang dipersetujui di dalam konvensyen pada tahun 2019 itu. Dan Datuk Speaker, adakah pihak kementerian mempunyai data jumlah terkini orang asli yang melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi dan adakah berlaku peningkatan jumlah yang ketara dalam tempoh 5 tahun yang terakhir ini? Terima kasih Speaker. Silakan Menteri. Terima kasih Datuk Jelebu. Kejayaan ini sebenarnya bukan kerjaan saya. Saya baru ambil alih ni baru 7 bulan. Sebelum ni Kementerian JAKWA ni di bawah pimpinan Yang Berhormat Langkawi, diletakkan khusus di bawah Jabatan Perdana Menteri. Kemudian sebelum itu Yang Berhormat Sempurna, Yang Berhormat Bera menjaga kepentingan orang asli. Kita amat peka mengenai apa juga resolusi yang dibentangkan pada 2019
perkara ini kan kita akan beri maklum dan sebenarnya telah pun disusun atur dalam pendekatan akan datang dalam rancangan Malaysia ke-12. Sekian, terima kasih. Kulai. Untuk Jaya. Yang Berhormat Kulai. Silakan. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya rasa walaupun usaha-usaha yang telah dijelaskan oleh Menteri, tetapi tidak kita nafikan bahawa kalau ikut penarafan pembestarian sekolah SSQS yang dilaksanakan pada tahun 2019, 27 buah sekolah orang asli, hanya 8 buah yang ada bintang 4 bintang ke atas. Maksudnya hanya 30% yang dapat 4 bintang ke atas. Berbanding dengan keseluruhan, kita ada 47% sekolah yang dapat 4 bintang ke atas. Jadi ini satu isu yang saya rasa perlu diberi keutamaan. Dan juga saya nak tanya sama ada Kementerian Menteri berhasrat bolehlah ada rancangan dengan KPM supaya kita mendirikan lebih banyak hostel, lebih banyak asrama untuk murid-murid orang asli ini supaya mereka bolehlah sambung pelajaran untuklah melahirkan golongan profesional. Saya rasa ini adalah sangat penting kerana isu kecucuran orang asli adalah sangat tinggi. Pada tahun 2018 ke transisi kepada 2019, 725 orang-orang asli tercicil oleh sebab isu asrama mereka. Jadi saya haraplah bahawa Kementerian Datuk di bawahlah pimpinan Datuk bolehlah bekerjasama dengan KPM untuk wujudkan asrama khususnya untuk murid-murid orang asli. Terima kasih. Terima kasih. Kulai lama dalam Kementerian Pelajaran, Pendidikan. Cadangan tu amat baik dan sebenarnya memang kita dah berinteraksi dan melakukan networking dengan kementerian. Dan kita sedar bahawa keciciran di kalangan orang-orang asli khususnya di kawasan pendalaman amat ketara. Sebab itu antara program dan fokus yang kita tekankan adalah character building. Sebagai contoh pentingnya pendidikan awal kanak-kanak. Sebab itu melalui kemas kita nak wujudkan kesedaran dulu. Supaya bila sedar mengenai pendidikan dan kemahiran, kita akan sambung mereka ni dapat exposure di sekolah-sekolah kebangsaan melalui kerjasama yang intim di antara Jabatan Kemajuan Orang Asli dan Kementerian Pendidikan. Terima kasih. Speaker, boleh satu lagi soalan untuk Jaya? Boleh. Boleh Menteri? Hantar Boleh. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Datuk Seri. Soalan ketiga. Ya, Berhormat Menteri, saya percaya hadaf ataupun matlamat soalan yang ditanya oleh Jelebu ini adalah khusus berkaitan dengan memastikan peningkatan taraf hidup masyarakat orang asli. Dalam hal ini ialah untuk memastikan penjanaan pendapatan yang stabil. Saya ingin tanya kepada Berhormat Menteri, apakah di sana terdapat strategi khusus kementerian untuk memastikan bahawa aspek keusahawanan di kalangan orang asli diperkasa? Apakah wujud kerjasama strategik misalnya di Mersing tempat Berhormat sendiri ada pembangunan kelah yang boleh kita bangunkan secara bersama dengan orang asli? Terima kasih. Silakan. Terima kasih Hang Tuah Jaya. Sahabat saya dia dah jelajah kawasan saya. Mungkin dia nak bertanding kat Mersing pula. Apa pun cadangan, sebenarnya kita tidak asingkan orang asli. Apa juga program di bawah KPLB, Wak Ima mengenai pembangunan usahawan, kita libatkan sekali. Sebagai contoh, di banyak orang asli dia terlibat dalam pembangunan tanah khususnya dengan RISDA. Dan di bawah RISDA kita ada program meningkatkan ekonomi tambahan di mana kita bagi sehingga 20,000 dalam bentuk barangan dan geran bergantung kepada kemahiran dan kemampuan orang asli itu sendiri. Jadi program-program keusahawan ni kita bangunkan bersama dengan bukan juga orang asli. Dan memang kita bagi special lane untuk orang asli menambah pendapatan mereka dan mereka tidak akan tersisih daripada
arus pembangunan perdana. Bismillah, dah habis. Terima kasih.